أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وشريك له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد. الإيمان خروجك عنهم واليقين خروجك عنك. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Situ kah, Mas? Situ kah? Al-imanu khurujuka anhum wal yaqinu khurujuka anka. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, yaitu Asy-Syaikh Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-imanu khurujuka anhum wal yaqinu khurujuka anka. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, iman itu ialah keluar engkau daripada mereka. Wal yaqinu khurujuka anka. Dan yakin itu ialah keluar engkau daripada engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-iman. Iman itu makna iman yang sempurna itu. Iman yang sempurna itu ialah khurujuka anhum, iaitu keluar engkau daripada mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka maknanya ialah makhluk. Iman ialah keluar engkau daripada makhluk. Iman yang sempurna itu ialah keluar engkau daripada makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iman yang sempurna, makna iman yang sempurna dengan Allah, itu makna dia. Iman yang sempurna dengan Allah
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu keluar engkau daripada makhluk. Keluar engkau daripada makhluk, maknanya keluar engkau daripada memandang makhluk. Keluar engkau daripada memandang makhluk. Memandang di sini ialah memandang dengan mata hati. Iman itu, iaitu iman yang sempurna itu, ataupun iman yang sempurna dengan Allah itu, ialah khurujuka anhum, keluar engkau daripada makhluk. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kitab yang kita mengaji ini kitab yang sangat penting di akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Beberapa tahun dulu, dalam lingkungan 10 ataupun sebelum tu, saya telah dengar dah tutup guru, para ulama bercakap di akhir zaman esok. Sedangkan di akhir zaman tu, waktu tutup guru ada tu pun dah akhir zaman dah. Waktu Nabi ada hari itu dah akhir zaman. Tapi kata tutup guru, di akhir zaman esok, ilmu yang paling penting ialah ilmu yang kita mengaji ni. Tu kata tutup guru. Taib. Yang dimaksudkan oleh tutup guru ialah ilmu yang dinamakan dengan tauhid tasawuf. Tauhid tasawuf, bukan semata-mata ilmu tauhid, iaitu ilmu sifat 20, tapi ada lagi satu ilmu, dia panggil tauhid tasawuf. Ilmu tauhid tasawuf ni ilmu kita mengaji ni, iaitu kitab yang namanya ialah Matan Risalah Tauhid. Dalam kandungan disebut Tauhid Ahli Sufi, yang disusun oleh Syekh Arsalan Ad-Dimashqi. Jadi kata Tok Guru, di akhir zaman esok, ilmu yang penting di akhir zaman ialah ilmu Tauhid Tasawuf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu Tauhid Tasawuf ni ialah ilmu kita mengaji ni lah, iaitu ilmu nak mengeluarkan kita semua daripada syirik khafi. Ilmu yang nak mengeluarkan kita semua daripada syirik khafi. Syirik khafi ni ialah syirik yang tersembunyi, punya tak nampak ataupun tersembunyinya. Syirik ini ialah umpama seperti betapa halus dan kecilnya sampai tak nampak. Ialah seperti seseorang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak tengok kaki semut yang hitam di atas batu yang warna hitam di malam yang gelap gelita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya susah sangat nak kesan, sehingga seseorang yang bersyirik khafi itu pun tak sangka dan tak sedar, kata dia sudah syirik khafi. Syirik khafi ni, Allahumma salli ala sayyidina, sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kalau syirik sembah berhala, hal tu terang-terang kata bahaya. Kalau terang-terang kata bahaya, orang tak jatuh pada bahaya. Sebab tahu dah sembah berhala tu hukumnya haram, dosa, keluar daripada Islam. Tak ada orang pergi sembah berhala. Terang-terang kata tahu benda tu memang dah bahaya. Syirik khafi ni ialah orang yang tak tahu kata dia duduk dalam bahaya. Kita nak keluarkan daripada syirik khafi itulah. Syirik khafi ni bila mana kita keluar, maka jadilah iman kita iman yang sempurna. Kalau kita tak keluar daripada syirik khafi, berarti tidak sempurnalah iman kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iman ni kalau kita biar
ataupun kita biarkan dia, lama-lama dia boleh jatuh akidah kita. Kalau kita tak jaga bagi elok, jatuh akidah kita. Na'udzubillahi min zalik. Bahaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Depan mata kita ada satu situasi yang sedang menguji kita, COVID-19. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. COVID-19. Yang paling takut COVID ni saya tengok Cina. Takut sungguh. Tak apalah dia takut sungguh sebab dia tak ada Tuhan. Tapi ada orang Islam kita yang takut terlajak sampai tertinggal Tuhan. Itu tanpa sedar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. SOP kita kena ikut. Sebab dia asbab. Tuhan nak bagi kita selamat daripada sesuatu musibah, kena lari daripada asbab-asbab yang mendatangkan musibah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Tapi jangan lebih asbab daripada Tuhan. Yang salahnya ialah kita ambil sebab melebihi Allah. Itu salah besar. Macamlah orang makan nasi, dia kata nasi bagi kenyang, sedangkan nasi sikit pun tak ada kuasa bagi kenyang. Yang bagi kenyang ialah Allah. Macamlah sakit. Bila sakit kita kena ambil ubat. Ubat ni macam-macam Tuhan buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ubat ni bukan semata-mata ubat hospital. Ubat kampung pun ubat. Ubat akak kayu pun ubat. Ubat doa yang didoakan pun ubat. Mana ubat ni macam-macam jenis ubat. Tak lega hospital, pergi cari ubat kampung. Tak lega ubat kampung, pergi cari hospital. Wajib kita berubat. Pasal Allah kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Allahumma salli ala sayyidina. Allah kata kamu jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Bila hang sakit, hang jangan biar bagi hang duk sakit. Hang kena pergi cari ubat. Sebab Tuhan nak bagi lega, Tuhan menciptakan jalannya ialah dengan berubat, iaitu dengan mengambil jalan sebab. Allahumma salli ala sayyidina. Pasal apa Tuhan buat dalam kehidupan sehari-hari ni semua kena pakai jalan sebab? Boleh tak Tuhan bagi lega tanpa Tuhan buat jalan sebab? Boleh. Tuhan Maha Berkuasa, memang dia boleh buat. Tapi Tuhan menjadikan semua dalam hidup mati kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu amal yang paling baik sekali. Tuhan ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada ketika Tuhan bagi tugas kepada malaikat Israel untuk cabut nyawa. Malaikat Israel ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana dia Tuhan bagi tugas cabut nyawa, dia kata, Tuhan kalau macam tu habis manusia benci kat aku. Maknanya bila mati orang akan kata Israel tu. Bila mati orang kata Israel tu. Bila mati orang kata Israel. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Israel hanya dengan bimbang. Aku akan buat semua mati manusia itu dengan sebab. Akhirnya subhanallah, hari ini bila mati langsung orang tanya, pasal apa? Mati kenapa? Mati sakit apa? Orang pun kata cimane, darah tinggi, jantung, sakit bisui, aksiden. Nampak tak? Maknanya Tuhan tutup diri dia, Tuhan buat sebab liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebab Tuhan nak tengok siapa amal paling baik, siapa nak kata aku, siapa nak kata makhluk aku. Siapa yang kata makhluk dia reject, siapa yang kata dia makbul.
Ni kena mengaji ni. Wajib kena mengaji. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Hari ini kita kena uji. Alhamdulillah, kita syukur Kedah Darul Aman tak tutup masjid. Termasuk Melaka saya tengok Negeri Land tutup masjid. Sebenarnya tuan-tuan, ni fitnah cukup besar ni. Cukup besar fitnah ni. Orang bila mana ujian main lari ke masjid. No? Bila ujian main lari ke masjid. Tiba-tiba tinggal masjid. Tuan-tuan, berarti kita perang tinggal kubur. Kalau perang tinggal apa? Tinggal kubur. Tu bahaya tu. Sangat-sangat bahaya. Alhamdulillah, moga-moga Kedah ni betul-betul aman sebab Darul Aman. Syukur, alhamdulillah. Ikut SOP, sakat insya kita berhenti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kita nak berdoa main masjid ni. Kita masuk masjid, bukankah kita baca Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Wahai Tuhanku, tolong buka kepada kami. Allahumma aftah li, dia doa tu seorang. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Nabi kita ajak nak masuk masjid baca doa tu. Tuhanku, bukakan kepadaku pintu-pintu rahmat Engkau. Pasal apa doa tu tak baca Allahumma aftahna abwaaba rahmatik? Bukakan kepada kami, tapi doa tu Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Dia macam ni tuan-tuan. Dia macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi lepas mayang, Nabi kata Allahumma ajirni minan nar. Nabi tak baca Allahumma ajirna minan nar. Sekalipun boleh baca Allahumma ajirna minan nar, boleh. Pasal apa Nabi baca? Nabi baca Allahumma ajirni. Sebab Nabi nak suruh setiap orang berdoa, ya Allah Tuhanku, selamatkan aku daripada api neraka. Selamatkan aku daripada api neraka. Sebab Nabi nak suruh setiap orang baca. Kalaulah berpada dengan Allahumma ajirna minan nar, para sahabat dah cukup Nabi berdoa amin. Nabi berdoa lagilah padu. Nabi berdoa lagilah mustajab. Cukuplah. Nabi Allahumma ajirna minan nar, para sahabat kata amin. Tapi Nabi tak mau macam tu. Nabi nak setiap orang umatnya menyelamatkan diri daripada api neraka. Tapi kita tuan-tuan, bila kita ada anak bini, kita ada keluarga, tentulah kita tak sanggup nak kata Allahumma ajirni kan. Pasal kita nak anak bini kita pun Tuhan selamat daripada neraka juga. Kita ada mak kita, kita ada ayah kita. Quran pun kata ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, Allah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maknanya kita baca Allahumma ajirna lah. Minta semua Allah selamat daripada neraka. Baik. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, samalah Allahumma ajirni dengan Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Masuk masjid dan rahmat Tuhan. Berarti setiap orang kena main masjid. Kalau di rumah nak baca doa tu ke Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Rahmat ni duduk di rumah Allah. Jadi bila mana setiap orang main masjid, dia baca Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, ni untuk dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tiba-tiba tak boleh main masjid, tak baca doa tu. Bila rahmat tak ada, bahaya. Fikir-fikirlah. Setiap negeri dia ada malik agama dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana nak selamat daripada wabak ni? Jangan tinggal rumah Allah. Rumah Tuhan ni selamat dah, insya-Allah. Doa nak masuk tu doa. Doa ni pula Nabi kata la yuradul qada illa bid-du'a. Ketentuan Tuhan tu tak akan dapat ditolak melainkan dengan doa. Kalau Tuhan nak jatuhkan Covid, doa tu menolak Covid. Qada yang Tuhan tulis sejak azali hari itu nak berlaku akan ditolak dengan doa. Tapi kalau kita tak tolak dengan doa, akan berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Ni cara Islam menyelesaikan masalah. Tiba-tiba kita pergi ambil cara orang lain selesai masalah. Cara orang lain tu masih belum terbukti keberhasilan, baru teori. Duk kata ada simptom, tiba-tiba main COVID ada simptom. Nampak tak? Dia bukan ada hak dulu, hak awal dulu dia ada simptom, demam, batuk, apa semua kan, masalah Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba hak Allah tak ada simptom. Nak selamat macam mana? Tuan-tuan, maknanya hak orang tu masih berteori. Hak kita ni dah jadi darah daging, dah praktikal dah, telah terbukti dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tentu saya kata ilmu ni penting di akhir zaman. Dia main macam ni ya, goyang habis dah orang Islam. Tak mau dah main masjid. Dia kata COVID di masjid. Soalan Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Sedangkan di rumah Tuhan lah kita nak berlindung. Rumah Tuhan ni tuan-tuan, Allah jaga rumah dia. Kalau kita tak mampu jaga pun, Allah jaga rumah dia, insya-Allah. Ni duk keyakinan ni. Ni duk tak ilmu kita mengaji ni. Kadang-kadang tuan-tuan, orang tak percaya ni. Dia percaya hak depan mata, tapi hak ghaib dia tak percaya. Soalan Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ni tanyalah, tepuk dada, tanya iman. Fahamlah hak kita cakap ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rumah Tuhan. Abu Tuan Nabi Abdul Muttalib. Bila mana Abrahah nak main serang rumah dia, Abrahah nak main runtuh Kaabah, Abdul Muttalib dia pergi jumpa dengan Raja Abrahah. Sekat tengah jalan dia kata, aku nak hang bagi balik unta aku hak hang rampai. Abrahah ni telah mengempas unta Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bila damai, dia nak jumpa dengan Abrahah, dia minta izin. Dia perkenal diri, aku Abdul Muttalib, aku ialah pemimpin Mekah yang jaga Kaabah. Abrahah bagi jumpa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Abrahah jumpa, dia rasa bangga sebab Abdul Muttalib tentu main nak merayu, tolonglah jangan runtuhkan Kaabah. Tengok-tengok Abdul Muttalib kata, hai Abrahah, sallallahu alaihi Muhammad, aku nak hang tolong bagi unta aku balik. Abrahah jadi heran, unta hang besar lagi ke daripada Kaabah hang nak runtuh? Kata Abdul Muttalib, aku memanglah pemimpin Mekah hang jaga Kaabah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi bila mana hang nak serang, aku tak mampu nak tahan. Hang raja besar, hang bawa tentera besar, hang bawa gajah besar-besar. Kami bukan ada apa di Mekah nak lawan dengan hang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku dah tak mampu dah nak jaga Kaabah. Aku dah serah balik kat tuan Kaabah untuk dia jaga Kaabah. Kaabah tu ada tuan dia. Soalan Sayyidina Muhammad. Abrahah kata, siapa tuan dia? Bukan hang lah. Dah, aku jaga ya, aku wakil jaga ya. Tuan dia Allah. Abrahah tak kenal Tuhan. Dia gelak besar, dia tak kenal Tuhan. Tuan-tuan, dia ingat dia besar, dia boleh buat semua. Akhirat dia langkah berapa langkah, gelap langit dah, mai burung ababil dah. Kalau dia tak langkah, burung tu Tuhan tak hantar. Bila mana dia nak langkah pi reban rumah Allah, Allah hantar burung tu daripada laut, nama burung ababil. Bawa 3 biji batu, satu di paruh, 2 di kaki. Gelap langit macam nak hujan tu. Masalah saya, penuh langit memang dengan burung tu. Tuan-tuan, dia lepas-lepas macam bom. Allah, tuan-tuan, kita kalau timpa batu atas kepala berjenuh riau no, ni batu berapi. Kita kena api pun menjerit, ni batu api neraka. Tak tahu macam mana, bakal meraung, bakal menangis, bakal menjerit, apa semua kena batu. Kena tu subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, semua jadi kesit. Seperti mana masalah Sayyidina Muhammad
Palestin kena makan api. Semua dia macam tu. Cuma Abraha, Tuhan tinggal, Tuhan tak bagi mati tahun tu. Dalam duk sakit kelompok tu, Tuhan bagi dia boleh berjalan, jalan sampai balik ke Yaman, negeri dia tu. Mati di negeri dia. Rakyat dah sendiri tengok raja hak besar nak pergi runtuh Kaabah, hebat hari tu nak pergi runtuh Kaabah dengan gajah besar, megah. Tengok-tengok balik dalam keadaan hina. Jadi apa? Tuan-tuan, Allah tahu nak jaga rumah dia. Hari ni umat Islam telah dikocok iman dia. Di masjid dah dikata tak selamat, sedangkan di masjid lah paling selamat sekali. Tuan-tuan, ingat tak peristiwa tsunami Aceh? Ingat tak peristiwa tsunami Aceh? Bukan Tuhan tinggal rumah dia. Rumah orang lain semua hancur, rumah dia tinggal. Kalau kita tak ambil pelajaran, apa lagi pelajaran kita nak ambil? Itu paling dekat dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang paling baru di Palu, kan? Hancur habis, masjid Tuhan tinggal juga. Ni habis. Kalau orang Islam tak ambil iktibar, nak ambil iktibar apa lagi? Allahumma salli ala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tanah kebesaran Tuhan hak mana lagi yang hampa nak dustakan? Duk baca dalam Al-Quran. Satu dalam Al-Quran. Hak Tuhan buat ni, perhatilah. Kalau orang Islam tak percaya main masjid selamat, tak tahu. Esok main Dajjal, dia ikut Dajjal. Dia tinggal masjid ni. Tuan-tuan tengok tak? Iman kena goncang. Iman goncang ni macam tsunami hak mana itu, hak di Palu lah. Hak di Palu. Tuan-tuan tengok tak? Tu imam hak Arab tu, hak jadi imam soalan Sayyidina Muhammad, hak pegang dinding tu, hak goyang macam kocak landui tu. Tu makmum kat lari habis, hak seorang ganti. Kita nak macam tu. Main gempa bumi tuan-tuan, kita duduk ketat dalam masjid tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ada banyak video tunjuk. Antara video dalam gempa bumi di Palu tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sembahyang isyak sampai maghrib. Tengah duduk sembahyang, tiba-tiba goncang, lari habis keluar masjid. Nampak tak? Ingat tak? Tengok video tu, buka balik. Balik rumah, buka balik, tengok video tu. Tsunami ataupun gempa bumi Palu. Keluarlah gambar-gambar. CCTV merakamkan. Bila gempa bumi, hak tengah duk qiyam tu, lari keluar masjid. Saya ingat satu video, satu tu imam tu dia macam nak tetap. Tengok tu imam berbelah lari juga. Lepas tu jatuh ni. Bumbung masjid jatuh. Kalau tu imam tu tunggu dia mati, berarti dia tinggal mati syahid. Dipilih mati biasa. Tu akhir zaman tu. Tuhan dah pilih dah, hang tunggu jatuh bumbung, hang matilah rumah aku. Dia pilih nak mati di luar pada masjid. Dia pilih nak mati luar daripada rumah Allah. Tuan-tuan, orang yang meninggalkan masjid ni ialah orang yang boleh dipertikaikan iman dengan Tuhan. Hari dua lagi akan berlaku gempa bumi di Madinah. Sebab Nabi sebut dalam 10 alamat kiamat, 3 di antaranya ialah khasfun bil masyriq, khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil Arab. Dalam 10 alamat kiamat, yang pertama gempa bumi di timur, yang kedua gempa bumi di barat, yang ketiga gempa bumi di jaziratul Arab, di tanah Arab. Para ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang percaya yakin hadis Nabi ni, di akhir zaman esok akan berlaku gempa bumi besar di tanah Arab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepa membina kubah masjid Nabi, kubah hijau tu, dia tidak duduk betul, dia sengit sikit. Pasal apa? Sebab mereka percaya, kata bila mana berlaku gempa bumi di akhir zaman esok, yang jadi alamat kiamat tu, kalau jatuh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau jatuh kubah hijau tu, dia tak menimpa makam Rasulullah, dia akan timpa di balik makam Rasulullah sampai waktu untuk jaga Rasulullah. Dalam hadis tu sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila berlaku gempa bumi tu, orang munafik akan lari keluar daripada kota Madinah.
Berarti sampai tinggal masjid tak maulah kata munafik, iman dia dipertikaikan. Dah orang buka masjid, mainlah masjid, jangan tinggal masjid. Esok bila main goncangan yang hebat esok ni, Dajjal main esok, habis terbang. Na'udzubillahi min zalik. Allahu akbar. Jadi subhanallah, saya harap insya-Allah yang saya kata ni berguna untuk diri saya sendiri dan pakat peringat diri sendiri semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Islam kita ajak nak selamat daripada penyakit ni. Daripada kita semayang ni, bagi salam tadi, mula dengan astaghfirullahalazim, lepas tu dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit huwa ala kulli syai'in qadir, ataupun baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia boleh baca dua. Baca 10 kali, lepas tu baca ayat kursi, baca alif lam mim, baca amanar rasul, baca syahidallah, baca qulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasha, sampailah habis baca qul huwallah, qul falaq, qul a'udzu birabbin nas, Fatihah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 34 kali. Dia jamin oleh Nabi selamat daripada bala. Selamat daripada bala. Kalau Nabi kata betul, Nabi as-sadiqul amin, tapi tak ramai dah orang buat. Tak ramai dah orang buat. Paling kurang kita baca zakat wa ilau, kita baca zakat ayat kursi, paling kurang. Tapi nak rapat sampai baca macam tu dah tak ramai dah orang baca. Maknanya kita dah menedah diri kita pada bahaya dah. Kita keluar rumah, kita tak nak penapis, kita tak buat kubu diri kita sendiri. Siapa-siapa baca macam tu, dia keluar rumah, sihir pun tak kena, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kejahatan orang pun tak kena, bala hari tu pun tak kena. Tapi saya nak tanya, percaya ke tak ni? Percaya ke tak? Hak masjid ni insya-Allah dia hangguk, dia percaya. Tapi hak luar tu tak tahu. Takkan macam tu baca selamat aku? Macam tu lah. Takkan baca macam tu selamat aku? Duduk pegang tu. Hak SOP tu. SOP tu sebabnya. Yang bagi tu Allah. Masalah Sayyidina Muhammad. Contoh-contoh tengok. Macam contoh tengoklah. Bekas kita tengok Menteri Agama kita Dr. Zul. Dia pergi Sabah. Dia pergi Sabah. Bukan dia pergi kempen. Dia pergi berdakwah. Balik main dia kena. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya mudarat ni yang bagi Allah, manfaat yang bagi Allah, bukan penyakit, bukan binatang tu. Kalau kita kena, tak usah kata siapa lah, Allah. Hak duk jaga pun kena, hak tak jaga pun kena. Hak duk jaga pun kena, hak tak jaga pun kena. Kalau macam tu serah pada Allah. Bila serah pada Allah, inilah ilmu kita ngaji ni. Jangan duk pegang dengan diri sendiri. La haula la quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya, tak ada upaya, mereka semua Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua Tuhan. Coba tengok kalau kita mengaji lah masalah sayyidina Muhammad. Contoh Abu Hurairah. Abu Hurairah sekali waktu di Syam, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia tengah sembahyang. Tiba-tiba orang keluar, api, kebakaran. Tapi Sayyidina Abu Hurairah sallallahu Sayyidina Muhammad, bila bunyi api tu, tuan-tuan dia pejam mata, dia kata, ya Allah, api neraka lebih besar daripada api ni. Api neraka lebih besar daripada api ni. Tuan-tuan, dia semayang tenang, subhanallah. Tuan-tuan, walaupun api dah bakar, tapi dia tak rasa api membakar. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad,
Waktu dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis terbakar, tempat dia semayang je yang tak terbakar. Tu saya kata ilmu ni penting di akhir zaman ni. Ilmu nak pegang. Ilmu ni bukan di sini, ilmu di sini nak pegang. Yang bagi mudarat Allah, yang bagi manfaat Allah. Bukan menatang tu bagi mudarat. Nabi kata la udwa wala tiyarata. Tak ada penyakit berjangkit, tak ada kemerbahayaan kepada burung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penyakit tak berkuasa berjangkit kalau Allah tak bagi jangkit. Nak pegang tu susah tu, nak pegang tu, nak pegang. Berjangkit ni Allah yang bagi. Menatang tu tak ada kuasa berjangkit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak pegang. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zaman kita duduk ni, kalau umur kita panjang, kita dan zaman Imam Mahdi. Kalau Tuhan bagi umur kita panjang, kita dan dengan zaman Imam Mahdi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kata ni, waktu tu saya pergi duduk di pondok, saya mengaji Mata Mahmud, adik saya mengaji Pondok Lanai, Tunggu Jumat Lanai. Saya singgah di rumah pondok, di pondok adik saya. Malam tu saya nak mengaji satu kitab yang adik saya kata Tok Guru majak kitab tentang Dajjal. Kitab tu Tok Guru buat sendiri, dia susun sendiri dalam bahasa dalam tulisan Jawi. Saya ingat hari tu Tok Guru majak hari Selasa malam Rabu, Tok Guru Jumat Lanai. Habuan saya lah malam tu Tok Guru majak bab Dajjal. Tok Guru kata macam ni, mungkin kamu semua sempat dengan zaman Dajjal. Lepas tu Tok Guru dia cover balik, dia kata mungkin sempat dengan zaman Dajjal, kamu semua mungkin sempat dengan zaman Dajjal, mungkin tak sempat dengan zaman Dajjal. Dajjal ni demai, dia demai lepas Imam Mahdi. Tok Guru kata masalah Sayyidina Muhammad, kamu mungkin sempat dengan zaman Dajjal, mungkin kamu tak sempat dengan zaman Dajjal. Maknanya siapa umur panjang dan siapa umur tak panjang tak ada lah. Tu bayang saya faham lah. Jadi kalaulah dengan Imam Mahdi, dia lagi awal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zaman Imam Mahdi alaihi salam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, zaman tu meruntuhkan kubu-kubu musuh dengan takbir. Zaman tu tak perang dah pakai senapang, machine gun, Koshenko, apa-apa tak pakai dah. Dia balik zaman hari tu balik. Zaman tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cara mengalahkan musuh ialah takbir, Allahu Akbar. Coba try takbir lagi sekali. Takbir, pelan. Takbir, pelan. Takbir. Kalau keluar daripada hati perut, reban bangunan. No, kalau akidah hak macam tadi, reban bangunan. Tapi kalau akidah duk pegang kata Covid bagi mudarat, tak reban apa. No, tak ada apa. Takbir ni saya ingat zaman hebat, zaman apa tu hak takbir duk di Jerlun tu. Mak apa? Mak Jawa. Oh, saya ingat tu. Oh, zaman tu mak Jawa takbir, beratung. Zaman tu lah orang takbir tak jadi. Tak jadi ceramah. Takbir tak masuk. Pasal longgang lah. Tak tahulah macam mana dalam jiwa mak Jawa tu. Dia takbir tu, dia takbir rum tu. Tuan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Harap-harap kita balik-balik, pegang balik akidah kita ni. Allahu Akbar. Masjid ni benteng kita. Pasal apa nak tinggal? Doa ni cara tolak balak, pasal apa nak tinggal? Pasal apa tak besar tu? Pasal apa duk ikut cara orang lain? Satu. Yang kedua, saya nak ajaklah kalau boleh, haraplah didengar oleh orang-orang yang ada kuasa.
Ajak satu negara kita ni kita buat taubat perdana. No? Sebab tu kata ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nazala al-bala illa bi dhanbin wa la rufi'a illa bi taubah. Kata ulama, Tuhan tak turunkan bala melainkan dengan dosa, dan tak diangkat bala melainkan dengan taubat. Cuba terenung tengok tu. Kita boleh kata ke kita semua tak dosa? Semua orang berdosa. Dosa yang paling besar, dosa zalim orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lah ni kena buat satu negara kita buat taubat perdana. Pasal kita nak angkat bala. Tuan-tuan, maknanya hak ni agama kita, ni penyelesaian dalam bentuk Islam kita ajak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa berlaku kemarau panjang dalam zaman Nabi Allah Musa. Cerita ni saya ingat yang ceritanya Ustaz Fadil Nur. Dia mengajak pada hari Jumaat, dia lockstart di bangunan PAH lockstart. Saya budak lagi umur 16 tahun waktu tu, duduk kayu gerek pergi mengaji setiap hari Jumaat. Ustaz Fadil cerita, zaman tu, zaman Nabi Allah Musa alaihi sayyidina Muhammad, berlaku kemarau. Bila kemarau, Nabi Allah Musa alaihi salam ajak kaum dia pergi tengah padang pasir, kita sembahyang minta hujan, sembahyang sunat istisqa. Nabi Allah Musa berdoa lepas sembahyang lama panjang, sikit pun tak ada riak-riak kata nak hujan. Nabi Allah Musa heran. Nabi Allah Musa ni kalau dia berdoa makbul serta merta, tapi tak jadi apa, dia heran. Akhirnya subhanallah, dia munajat kepada Tuhan. Dia tanya, Tuhan, pasal apa engkau tak turunkan hujan? Apa salah aku dengan engkau? Lepas tanya salah apa dengan Tuhan? Apa dosa aku dengan engkau Tuhan? Sedangkan dia kalimullah yang bercakap dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kata, hang tak ada apa salah dengan aku, hang tak ada salah apa dengan aku, tapi dalam kaum hang tu, umat hang tu, ada seorang yang masih belum bertaubat kat aku. Ada seorang yang masih belum bertaubat, dosa dia dengan aku, kata Allah Sallallahu Alaihi Muhammad. Kalau dia bertaubat, selesai, tapi dia masih belum bertaubat. Ketika Nabi Allah Musa beralih pada kaum dia balik, dia kata, kita semua berdoa kat Tuhan, Tuhan tak kabul sebab di kalangan kita ni ada satu orang berdosa, dia masih belum bertobat, dia masih tak lepas dengan Tuhan. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Musa ni, bila orang tu jadi sebab untuk Tuhan tak lepaskan daripada bala, dia rasa nak marah. Dia kata, dia tu, siapa dia tu? Hak Tuhan tak, yang tak selesai dengan Tuhan tu, bangkit. Aku nak tengok, kata Nabi Allah Musa. Kawan ni dia tunduk. Dia kata, kalau aku bangkit, malulah aku. Aku nak tak muka mana? Aku sebab Tuhan tak turunkan hujan. Tuan-tuan, dia tunduk, dia menangis. Dia menangis tu, dia bertaubat. Tuan-tuan, sampai esok tak bangun. Dan Nabi Allah Musa AS tak apa, kalau tak membangun, kita berdoa lagi. Doa lagi. Bila berdoa pula tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar. Doa tak dan habis lagi, munajat belum selesai lagi, langit dah berdubah, berimpun dah awal, cepatnya datang rahmat Allah. Tuan-tuan, tengah duk doa, doa tak habis lagi, hujan turun dengan selebat-lebatnya. Nabi Allah Musa kata, ajib, taubat orang beriman. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hujan turun, selesailah isu kemarau panjang. Nabi Allah Musa kata, Tuhan aku, bertuah sungguhlah hamba tu, dia sebab hujan tak turun, dia juga sebab hujan turun. Tuhan, dia siapa Tuhan? Nabi Allah Musa nak tahu siapa.
Kata Allah Subhanahu wa taala, hai Musa, Rasulullah Sayyidina Muhammad, dia bukan ada apa salah dengan hang. Dia salah dengan aku, kata Allah. Dia salah dengan aku. Kata Allah Subhanahu, aku ni ialah Sattar, Tuhan yang maha menyembunyi kesalahan hamba. Kalau salah dengan aku selesai, siapa pun tak perlu tahu, kata Allah. Nampak tak taubat? Tu saya nak menggagaskan, nak mengajak seluruh masyarakat dalam Malaysia. Inilah hani nak sampai kepada hak pihak berkuasa lah. Masalah sana, tuan-tuan, settle. Kilang arak ada cara dia dapat macam mana. Judi macam mana nak buat. Zalim apa cara dia. Selesai masalah ni, terangkatlah Covid. Tapi siapa nak yakin ni? Takkan macam tu kot. Takkan kena macam tu kot. Takkan kot. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tak reti nak ambil pelajaran, nanti Tuhan bagi pelajaran. Baru hang reti pelajaran nak ambil macam mana. Tak kita bimbang ni. Bimbang. Rahmat ni kalau turun, dia turun pada setiap seorang yang patut mendapat rahmat. Tapi bala kalau dia turun, seorang buat semua kena. Na'udzubillahi min zalik. Takut ni kita ni. Tuhan duk bagi peluang, cepat bertaubat, cepat bertaubat. Tak apa. Nanti takkan kot. Tak tahu tuan-tuan. Jadi sebenarnya bukan saya yang bagi peringatan, Allah yang bagi peringatan. Bukan nak cakap macam ni pada rumah, bukan. Allah yang keluarkan, tuturkan saya cakap. Mudah-mudahan kita semua merapat mengambil iktibar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab ulama dah memberi satu guideline, qada'ul haqqi lisanul khalqi qada'ul haqqi lisanul khalqi qada'ul haqqi. Lidah makhluk ialah qada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lidah makhluk ni qada Allah. Mana Tuhan nak bagi peringatan, Allah bagi mulut-mulut insan-insan tertentu memberi peringatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. InsyaAllah tuan-tuan, mainlah kita balik kat Tuhan balik. Baliklah kat Tuhan balik. Hak semua yang dengar ni, semua yang tengok cara live ni, balik kat Tuhan balik. Kalau orang tak buat pun taubat perdana peringkat negara, balik rumah buat peringkat rumah tangga. Anak bini minta sesettle dengan Tuhan balik. Kita harap Allah selamatkan kita semua daripada bala yang besar ni. Bala ni dia bukan bala menimpa tubuh pada manusia sahaja. Yang paling besar, bala ni telah mengkucar-kacirkan agama kita. Tuan-tuan, sampai orang tak mau main masjid dah, celaru habis. Sahabat Sayyidina Muhammad sampai habis meninggalkan rumah Allah Subhanahu wa taala, sampai habis meninggalkan pelajaran-pelajaran hak Nabi tinggal, habis akidah bergoncang. Tuan-tuan, bahaya ni, bahaya besar. Ni belum main dajjal lagi, habis kalau dajjal esok tuan-tuan. Siapa main berani main masjid, kalau siapa main masjid dia ambil tindakan undang-undang. Dajjal esok ni 1000 pun tak boleh main masjid ni. Ni bukan harga 1000 tuan-tuan ni. Harga dah tercabut akidah. Allahu Akbar tuan-tuan. Ni tak main zaman Dajjal lagi. Allahu Akbar. Habislah zaman Dajjal esok. Siapa nak tinggal? Siapa yang konsisten dengan pelajaran hak kita mengaji ni, Dajjal buh dalam makar dia. Siapa yang ikut gerentak dia, buh dalam syurga dia. Kita nak ikut hak rentak mana? Lah kita faham undang-undang, bila mana undang-undang tak berani langgar lah. Zaman Khaisub ni yang merintah dunia ni bukanlah kita ni, tapi Dajjal laknatullahi alaihi. Jadi tu yang kata siapa nak selamat zaman Dajjal. Tu pertanyaan, siapa nak selamat zaman Dajjal? Jadi nak selamat ni, hak ni lah penting. Tu yang Tok Guru saya kata dulu, ilmu ni sangat penting di akhir zaman. Takut bergoncang akidah. A'udzubillah min dzalik.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawasabil haqq wa tawasabil